Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So pagi ni kita akan belajar bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. So untuk hari ini kita akan belajar melukis berdasarkan skala pembesaran yang diberi, lukis image ataupun lukis objek. Yang kedua, kita mencari luas objek ataupun luas image berdasarkan kehendak soalan. Okey. So kita tengok. So standard pembelajaran hari ini menentukan image dan objek bagi suatu pembesaran. Okey. So kat bawah ni ada catat alih bagaimana langkah-langkah untuk nak tentukan image atau objek bagi suatu pembesaran. So step ni ada dalam buku teks awak. Okey, boleh rujuk buku teks awak. So yang langkah pertama, kenal pasti pusat pembesaran. Kita dah belajar sebelum ni macam mana nak kenal pasti pusat pembesaran. Next, tentukan faktor skala. Kita dah belajar cara nak kira faktor skala jika dia beri image ataupun objek. Kemudian lepas kita dah tahu pusat, dah tahu skala, kita lukis unjuran. Apa tu unjuran? Unjuran ni maksudnya garisan. Garisan daripada pusat pembesaran pergi ke setiap bucu image ataupun objek yang diberi. Okey, kena buat garisan. Kemudian baru kita lukis image ataupun objek yang baru tersebut. Okey. So kita tengok contoh 10. Contoh ni ada dalam buku teks awak. Okey. So contoh 10 dia minta lukis image. Kalau awak tengok cikgu lelaki ni dia minta lukis image. Lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. So tadi kita dah belajar cara nak kenal pasti, cara nak lukis. Step dia yang pertama kenal pasti pusat, kedua faktor skala. So pada soalan A dengan B ni dia dah tunjukkan mana pusat pembesaran iaitu P dan dia dah beri faktor skala. Okey. So kita try buat lukis image bagi soalan A dahulu. Okey. So ini step dia, kenal pasti faktor skala. Faktor skalanya 2. Okey. Kenal pasti pusat pembesaran. So pusat pembesarannya ialah P. Okey. Kemudian kita lukis unjuran. Unjuran tu masuk garisan. Sekejap Okey. Unjuran tu adalah garisan. Garisan daripada pusat pembesaran. Okey. Daripada pusat pembesaran melalui setiap bucu. Awak tengok setiap bucu. So awak ambil pembaris, gariskan. Kemudian setiap bucu tu awak kenal pasti. Okey. Macam cikgu label supaya bila kita nak buat image nanti, gambar yang next tu yang telah dibesarkan tu kita tahu mana bucunya. Okay. So dia kata dibesarkan 2 kali. Faktor skala ialah 2. Kalau daripada pusat pembesaran pergi A itu skalanya 1. So dia nak 2. So 2 kali. Okey, 2 kotak, 2 kotak. So 2 kali pergerakan. Dan label lah A tanda. Sebab tu cikgu kata cikgu lebih suka buat label setiap bucu. Walaupun pada soalan tak ada label. Okay. Next. Kita tengok B pula Kalau tengok B, dia ada jarak kat sini jarak 1, 2. So ada 2. Jadi 2 jugalah dia bergerak. Kalau sekali je tu K dia 1. Sekarang K dia 2 kali gerak. Okay, sama juga dengan C. Okay, B tanda. C. Okay, awak tengok 1, 2, 3, 4. 4 kali kotak dia lalui. Dia lompat 4 kotak. Jadi dia lompat lagi sekali 4 kotak. 1,
1, 2, 3, 4. Dan labellah si tanda. Ada tujuan kita tanda si tanda ni nanti cikgu tunjukkan. Okay, tengok D pula. So dia gerak 2 kat sini. So yang baru mestilah di sini. Ini D tanda. Okay, D tanda. Okay. Kemudian apa nak buat? Okay, kalau dekat kertas soalan awak tak payah padam. Macam cikgu sebab tak nak awak pening kepala serabut rajah ni kan. Jadi cikgu clearkan, tinggallah bucu-bucu yang baru. Okay, apa yang nak buat? Okay, awak tengok A jumpa D. Jadi A tanda pun kena jumpa D tanda. Okay, kita tengok A tanda pun jumpa D tanda. B jumpa D. B tanda jumpa D. B jumpa C. B tanda jumpa C tanda. A jumpa C. A tanda jumpa C tanda. Ikut pergerakan objek ni. Okay. So dapatlah image yang baru. Okay. Itulah image yang baru. Jadi segala contohan awak tu awak tak payah padam lah cikgu padam sebab nak mudah awak nampak. Okay, so ini image baru. So kalau soalan dia label kat sini Q, awak kena label juga Q. Tapi awak letak tanda. Jangan lupa label. Tapi macam rajah ni dia tak ada label objek yang cikgu nak pandang ni. So kita tak perlu nak label. Okey, itu cara nak lukis rajah yang pertama. Dia bagi faktor skala 2. Okey, siap. Macam mana kita nak lukis image jika dia bagi pecahan dan negatif? Kalau masih ingat, jika faktor skala kita negatif, rajah kita mesti berada di arah bertentangan di sini. Sebab dia yang songsang. Dia ke kanan dan daripada atas turun bawah, bawah naik atas. Dia flip. Okay, dia terbalik. Dia bergerak ke sini. Okay, macam ini kepala, ini kaki. Bila faktor skalanya negatif, dia akan bergerak ke sebelah pusat pembesaran dan dia akan terbalik badannya macam tu. Okay. Itu jika skalanya negatif. Okay. Dan tentukan besar kecil tu berdasarkan nombor yang diberilah. So cara nak buat dia bila dia tulis pecahan. Okay. Susah kita nak lukiskan jika pecahan. Jadi cikgu tunjukkan step dia. Cara nak cari faktor skala kita dah belajar sebelum ni. Atas image, bawah objek. Okay. So dia bagi faktor skala 3, 4. Ini soalan bagi. Ini soalan bagi. Cikgu type balik sahaja. Okay. So kita tengok ini adalah image. Ini adalah image. Okay. Kenapa dia buat 3? Okay. Okay. Dia bagi 3 kat sini kan. Okay. So ini dia bagi skalanya 6, 8. So apa nak buat? Okay. Daripada setiap bucu tu bawa ke pusat pembesaran. Okay. Ini jika skalanya negatif. Okay. Jika skalanya negatif, daripada image ataupun objek yang diberi tu, awak bawa daripada bucu, okay, daripada bucu pergi ke pusat pembesaran. Okay. Seterusnya, sama step juga. Okay. Daripada bucu pergi pusat pembesaran dan teruskan. Kenapa kita teruskan? Sebab rajah yang kita nak buat tu di sebelah bawah orang ni. Di kawasan sini. Okay. So, apa kaitan cikgu buat kira-kira ni? Kita tengok Oh, ni pusat pembesaran. Okay. So, jarak daripada pusat pembesaran ke bucu, kita kira yang biru
biru pusat pembesaran ni tak payah kira lah daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, ini ialah objek. Dia minta lukis image. Ini adalah objek. Okey. Jika objek jaraknya 8. So, ini objek jaraknya 8. Maka, imejnya jaraknya 6. Nampak tak? Okey, macam ni lah. Ini objek, ini image. Okey, sekarang pada gambar, jarak dah dapat. Jarak objek 8. Okey, so 4 darab 2, 8. Okey, 4 darab 2 dapat 8. Jika bawah 8, so 3 darab 2 dapat 6. So 6. So ini titik hijau ni yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So kita dah dapat berhenti kat situ. Next, mestilah arah bertentangan sebab dia pusat yang sama kan So itulah dia punya image. Okay. Jika ada label, kita label lah. Ini objek, ini image. Tapi sekarang soalan tak ada label pada Raja. So kita tak payah label. Okay. Okay, next. Ini lukis image Lukis image. Cikgu ada label kat sini. Lukis image. Kita patah balik tadi. Okay. Lukis image. Ini semua lukis image Okay, ini semua lukis image. Okay, awak nampak ni lukis image. Lukis image. Okay, so lukis image terus je. Apa yang soalan bagi tu kita lukis. Okay, macam mana jika disuruh kita lukis objek? Yang ini lukis objek. Contoh 11 ada dalam buku teks awak Lukis objek bagi setiap image yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P. Okay. So pusat P. So dia bagi pusat pembesaran, dia bagi faktor skala. So stepnya dah ada Pusat pembesaran dah ada, faktor skala dah ada. Next step kita lukis dia punya unjuran. Okay. So kita buat A dulu. Okay, macam mana nak buat? So ini ingat soalan minta lukis objek. Lukis objek. Step dia tak sama. Okay, kita tengok. Okay. So untuk lukis objek, kita libatkan formula semula. Okay, formula. Dan jika dia pecahan macam saya cakap tadi, kita masukkan dalam formula faktor skala. So formula faktor skala iaitu K sama dengan image bagi objek. Okay. So diberi faktor skalanya K1/2. Dia minta lukis objek. So dia minta lukis objek. Nampak tak ini 2? Ini image. Rajah yang ada ni image. Image. Dia kata jika image 1, objeknya 2. So objek awak tu akan membesar 2 kali ganda. Okay. Kalau dia kata lukis image, terus je. Tetapi kalau dia suruh lukis objek, awak masukkan dalam formula untuk tentukan objek tu membesar ke mengecil. Okay. So macam biasa, bila dah faham mana pusat pembesaran, bila dah faham faktor skala, kita buat garisan unjuran dia. Garisan unjuran dia. Iaitu daripada pusat pembesaran melalui semua bucu. Okay. Macam ni cikgu dah garis dengan garisan biru. Okay, next. Okay. Tentukan bucu baru. Macam mana nak tahu bucu baru? Okay. Patah balik Macam mana nak tahu bucu ini? Okay. Daripada pusat pembesaran, dia lompat 1, 2. Okay. Dia lompat 2. Jadi, dia kata objek tu 2 kali ganda. So, ini lompat 2 kali ganda. Okay. So, macam bucu saya label R lah Macam mana nak pergi R tanda? Okay, kira.
1, 2, 3, 4. So 4 kan? So 1, 2, 3, 4. 4 tanda juga. Nak senang, pakai jangka lukis. Besi letak dekat P, pensil tandakan dekat R yang mula R objek. R yang pertama ni. So angkat jangka lukis awak, letak dekat yang saya buat anak panah ni, jangka lukis jangan digerak-gerakkan. Then tandakan. Okay. Besi letak dekat P, pensil letak dekat Q. Okay. Tandakan, angkat jangka lukis, besi letak dekat Q, then buat tanda. Sama juga step, besi letak dekat P, then tanda pakai pensil, ini Z, okay, angkat jangka lukis, besi letak dekat Z, pensil tandakan. Ingat jangka lukis jangan digerak-gerakkan. Okay, so besi dekat P, pensil tandakan di sini. Ini saya letak X Okay, angkat jangka lukis, besi letak dekat X, pensil tandakan. Okay, lepas awak tandakan, okay, awak join semua yang awak dah buat baru. So itu adalah objek. So step untuk lukis image, dia bagi skala, awak terus lukis. Kalau dia bagi image, dia suruh lukis objek, daripada skala yang diberi, awak masukkan dalam formula faktor skala. Kemudian awak tengok image tu nak dibesarkan ke nak dikecilkan. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Ini hasilnya lah So kalau masa periksa nanti, awak tak perlu padam semua lukisan awak tu. Itu adalah jalan kerja. Jangan tinggalkan bersih macam ni. Tak ada markah nanti. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Dia bagi A kita dah jawab. Kita tengok B. Dia bagi faktor skalanya negatif. Ingat, jika negatif, dia akan pindah ke sebelah dan dia terbalik. Kaki ke atas, kepala kat bawah. Okey, macam mana nak lukis? So, macam cikgu sebut tadi, sebelum lukis, kita kenal pasti dulu. Dia nak lukis image ke, nak lukis objek? Tengok soalan. Yang kedua, dia bagi faktor skala tak? Jika dia beri faktor skala, terus buat. Jika tak ada, awak kenalah cari berdasarkan image atau objek yang diberi. Okay. Kemudian pusat pembesaran. Okay. So, macam mana kita nak buat ni? So, kita patah balik masuk dalam formula faktor skala. Formula faktor skala sama dengan image bagi objek kan. So, sekarang dia bagi negatif 3. Negatif 3 sama dengan negatif 3/1. Atas image, bawah objek. Nampak tak sekarang ni? Image dia 3, objek dia 1. So, raja awak akan mengecil. Objek awak akan mengecil. So, macam mana nak buat? Okey. So, langkah pertama, kita buat garisan unjuran dia. So, ini bucu A, ini bucu B, bawah bucu C, bawah ni bucu D. Cikgu nasihatkan awak label sendirilah supaya senang dia nak pergi mana nanti. Okey, itu pusat pembesaran. Okey, nak senang guna jangka lukis. Guna jangka lukis. Tapi untuk mengecil ni, awak kena bahagi 3 lah. Okey. Okay, so tunjuk step dia. Kira ini jarak image. Jarak image ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia lompat 1, lompat 2, lompat 3, lompat 4, lompat 5, lompat 6.
Okay, ada 6. Jadi dia kata kat sini berdasarkan gambar daripada pusat pembesaran ke satu bucu image ada 6 pergerakan. Okay, so ini 3. 3 darab 2, 6. So objek pun kita kena darab 2 lah. So 2. So dia akan songsang ke bawah sini. Kan ni garisan dia ni. Ini unjuran dia. So unjuran dia jika pergerakan ke sana 6, so ke bawah sini 2. Okay. Kenapa 2? Kita tengok image tadi skala, faktor skala. Okay, 1, 2. Okay, boleh Okay, next. Okay. Tadi 2. Okay, ini tadi kita label A, B, C, D. So ini daripada sini pergi sini. So ini A. So ini A tanda kita. Okay, next. Okay, dia kira kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So jika atas 12, 3 darab 4. So 1 darab 4. So bawah ni pun 4. 1, 2, 3, 4. Ke 4. Okay. Then kita tanda macam ni lah. Okay, so step dia macam tu lah kita kira. Okay, dapat. Okay, so ini last dia lah So ini A, dia pergi A tanda sini. So ini B, dia pergi B tanda, B image. C, ini C image. D, ini D image. Kemudian joinkan. Gerak sebab cikgu guna komputer berbeza so, nanti awak lukis cantik-cantik lah. Ini A tanda kita tadi, ini B tanda kita tadi, C tanda kita tadi, D tanda kita tadi. Okay, so itu untuk contoh 11 melukis objek. Okay, seterusnya ini dalam buku teks buku teks dia dah siap lukis tapi tak ada pergerakan cara nak lukis macam mana. So sebab tu cikgu terangkan. Okay, kita dah habis belajar cara nak lukis image atau objek berdasarkan faktor skala dan pusat pembesaran yang diberi. Next, kemahiran muka surat 145 buku teks. So kita nak belajar cara nak kira luas image dan luas objek bagi suatu pembesaran. So dalam buku teks awak muka surat 145 dia ada aktiviti. So awak boleh lengkapkan aktiviti tersebut di rumah. So daripada aktiviti tersebut dia kata boleh disimpulkan. So kita dapat tentukan luas image bagi suatu pembesaran dengan rumus luas image K kuasa 2 darab luas objek. K kuasa 2 ni apa? Faktor skala. Contoh diberi luas luas image sama dengan 10. Luas objek tak tahu. Faktor skala dia bagi 2. So masukkan dalam formula. So luas image 10. Faktor skalanya 2. Kuasa 2 kan. Darab dengan luas objek. Luas objek tak tahu kita letak X. Okay. 10, 4, X. Sebab X kuasa 2 kuasa 2, 4. 4 darab X, 4X. So kita nak X saja bagikan 4. Bagikan 4. Dapatlah X sama dengan something. X sama dengan kalau bagi 5/2. Macam tu lah So formula dia luas image sama dengan faktor skala tu kuasakan 2 darab luas objek. Okay, kita tengok latih kendiri 5.2E. Okay, soalan ini minta
faktor skala. So kita dah belajar macam mana nak kira faktor skala. Kemudian dia minta luas sentimeter dalam seluruh rajah. Dia nak luas image, dia nak luas objek. So firstly kita kena pastilah mana satu image, mana satu objek. So dia kata tiga bersudut tegak dengan keadaan PQR ialah image. So cikgu tak nak baca berkali-kali. Jadi bila cikgu tahu PQR image, cikgu terus letak tanda. Jadi kita ingat yang ini image, yang sana objek. Okay. So apa tujuan nak tahu image objek? Sebab kita nak faktor skala. Faktor skala ialah image bagi objek. So dia kata diberi 5 PR sama dengan 2 RS. PR ni kan image, RS kan objek. So kita pindahkan terus pun boleh. 2/5 2 image objek. So 5 PR, okay, 5 PR sama dengan 2 RS. 5 PR sama dengan 2 RS. So PR duduk tinggalkan kat sini, RS turunkan bawah. 5 turun bawah, 2 stay kat atas. Macam ni lah. 5 PR sama dengan 2 RS. Okay. So nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. So ini kan darab. Ini kan darab. Okay, saya tulis kat sini lah. 5 darab PR sama dengan 2 darab RS. So ini darab, pindah sebelah jadi bagi. Okay, 2 stay kat sini, 5 turun bawah. So ini image bawah objek. So faktor skala kita 2/5. Okay, boleh So kita dah kira faktor skala. Faktor skala kita ialah 2/5. Okay, next. B. Dia suruh kira luas. Luas image, luas objek. Ini image, ini objek. Okay, formula cikgu dah bagi kat atas tu. Luas image sama dengan K kuasa 2 sama dengan luas objek. Okay, so kita dapat faktor skala kita 2/5. Lepas tu kenapa negatif 2/5? So rajah ini dia songsang dia flip ke sebelah dan dia terbalik. So kepala kat bawah, sekarang mula kepala dia kat atas, sekarang kepala dia kat bawah, kaki kat atas. Okay, kemudian kita masuk dalam formula faktor skala. 2/5 faktor skalanya sama dengan X/15. Mana datang X? Okay, mana datang X? So kita nak cari luas. Bila nak cari luas sebuah segitiga, kita kena tahu dia punya tinggi, kita kena tahu dia punya dasar bawah ni atau panjang. Sekarang pada rajah, tinggi dah ada. Tapi PR ni dia punya panjang ataupun dasar tak ada. So kita gantikan dengan X. Sebab tu dapat X. Okay. So ini image. Ini objek. Kan faktor skala sama dengan image bagi objek. Faktor skala, saya contoh sikit lah Faktor skala kita padam. Okay. Faktor skala sama dengan image bagi objek. Sekarang image kita ialah tak tahu. Kita ambil sisi yang sama PR sama dengan RS. So objek kita ialah 15. Faktor skala yang kita ada ialah 2/5. Semasa pengiraan, negatif yang depan ni kita tak guna Kita gunakan negatif tu untuk jadikan dia songsang pada rajah. Masa pengiraan tak ambil negatifnya. Okey, sekarang kita nak cari nilai X ni. So 15 ni bahagi 15. Pindahkan sebelah dia akan jadi darab. Bahagi pindah sebelah jadi darab. So 2/5 darab 15 sama dengan X. So 5 darab 1, 5 darab 3
So, X sama dengan 3 darab 2, 6. So, kita dapatlah panjang dia ni 6. So, bila kita dah dapat panjang 6, bolehlah cari luas imej. Okey. So, sama juga step. Kalau kita padam balik. Padam. Okey. Jika sini kita dapat 6. Jika sini 4, kita boleh cari panjang ST ini. Cikgu pakai Y lah So, cara dia sama. Okay. Ini image, ini objek. So, faktor skala sama dengan image bagi objek. Image kita 4. Objek kita tak tahu. Ambil sisi yang sama Sisi yang sama. So, masukkan faktor skala. Faktor skala pada soalan yang kita kira tadi 2/5. Ini faktor skala kita Okey, kita nak Y. Hantar atas. Terbalikkan. Y/5 sama dengan 4/2. So, ini bahagi 5. Pindah sebelah, dia akan jadi darab. Okey. So, 2 darab 1. 2 darab 2. 5 darab 2. So, Y kita ialah 10. So, Y kita ialah 10. Okey. Dah dapat Y 10. Okey. Cikgu tunjukkan step dia Bila Y dah dapat 10, kita padam sekejap. Okey. So, bolehlah cari luas seluruh rajah ni. So, luas sama dengan luas imej tambah luas objek. So, luas imej 1/2 darab 6 darab 4. Okay, ni imej. Objek 1/2 sebab segitiga kan. 15 darab dengan 10. Tapak tinggi. Okay. So, 2 darab 1, 2 darab 3, 2 darab 1, 2 darab 5. 4 kali 3, 12. Okay. 15 darab 5, 30. 15 darab 5, 5, 5, 25. 5, 1, 5, 6, 7. 75. So, jawapannya 87. Okay, boleh. Okay. So, kita tengok step dia. Cikgu dah typekan macam mana nak buat. Padam dulu. Okay. Sekejap Padam. Okay. So, ini step dia lah. Dapat 6 tadi. Macam mana dapat 6? Okay, 2/5 faktor skala. So, masukkan 2/5. Sisi yang tahu 4. Ni 4. Sisi tak tahu Y. Okay. So, pindahkan cikgu kata tadi. 2 turun bawah, Y naik atas. 5 bawah ni pergi sebelah, jadi darab 5. Okay. Dapatlah Y sama dengan 10. Dapatlah 10 kat sini. Okay. Yang ini tadi 6 2/5 X/15. Ini faktor skala. Ini X. Ini X. Okay. Ini 15. Ini 15. Sebab sisi PR sama dengan sisi RS. So, macam tadi saya kata, 15 naik atas jadi darab. Okay. So, 15 darab 2 potong. 3 kali 2, 6. Dapat 6. So, bila dah dapat 6, dah dapat tinggi 10, baru kira macam cikgu kira tadi. So, jawapannya 87 cm persegi. Sebab soalan minta luas dalam sentimeter persegi dia tulis unit kat sini. So, kena tulis unit. Kalau dia tak kata unit, tak payah tulis pun tak apa. Okay. Sepanjang jalan kerja, tak perlulah tulis unit tu. Nanti penuh berkecamuk Okey, kita tengok 5.2e. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah pelan taman bunga yang berbentuk segi 4 selari.
Okay. Diberi A, B, C, D ialah image. So yang besar ni image. Cikgu lebih suka tanda semasa membaca. Tanda. Saya harap awak pun macam tu jugalah. Jadi yang pink dalam tu objek. Yang tanda tu image. Dia kata sekarang, dia adalah segi 4 selari. Bila segi 4 selari, jarak AB dengan DC sama. BC dengan AD sama. So, kalau kita tanda nanti awak pening kepala pula. Okey. Dia kata diberi ABCD ialah image bagi APQR dengan pembesaran pada pusat A. A adalah pusat pembesaran. Okay. So kita dah dapat pusat pembesaran. Okay. Dan luas taman bunga ialah 1350. Sebuah taman bunga. Maksudnya luas semualah. Okay. Luas semua ni 1350. Jika luas kawasan berwarna ialah 600 meter persegi, okay, hitung panjang meter AP. So sekarang kita boleh guna formula formula cari luas. Yang luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okay, ni formulanya. Okay, luas image dia beri 1350. Faktor skala kita kena cari. Okay. Then luas objek dia bagi 600. So macam mana nak cari faktor skala? Okay. So pindahkan 600 tu ke sebelah. Darab 600 pindah sebelah jadi bahagi 600. Okay. Kemudian bila kita awak tekanlah kalkulator cepat. So awak akan dapat 9/4. K kuasa 2 sama dengan 9/4. Jadi bila kita nak nilai K, 2 ni kita pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2. So dapatlah 3/2. Kita dapat faktor skala 3/2. Okay, next. Daripada faktor skala tersebut, kita boleh nak cari AP. AP ni adalah objek. Okay, manakala AB adalah image. Okay, so daripada soalan, kita tengok image dia 3. Itu faktor skala yang kita kira tadi. Objeknya 2. So atas ini image, bawah ialah objek. Objek kita labelkan sebagai X. Okay, jadi image X tambah 20. Panjang dia. Okay, kita pindahkan X naik atas, 2 naik atas. So dia akan jadi 3X sama dengan 2X tambah 20. Buat kurungan supaya kalau awak tak letak kurungan nanti awak cikgu takut buat macam ni. Nanti careless salah. So 3X sama dengan 2 darab X, 2X. 2 darab 20, 40. So pindah depan. 3X tolak 2X sama dengan 40. So X awak ialah 40. So X tu apa? X ialah AP. So awak kena tulis balik AP sama dengan 40. Awak jangan stop kat sini je. Soalan minta AP. Soalan minta AP, dia tak minta X. Okay. So ini stack dia. So X sama dengan 40. So oleh itu AP sama dengan 40. Okay, siap. So tadi latihan dalam buku teks. Okay, ini latihan dalam buku kerja awak. Buku kerja awak yang ini. Okay, buku kerja kita yang untuk buat PDPR ni. Okay, tengok soalan nombor 3 bab 5. Ini hari tu cikgu ada suruh buat. Okay, cikgu suruh cuba. Nanti awak boleh check balik jalan kerja awak. So cara nak buat dia macam mana? Cara nak jawab. Tentukan faktor skala bagi pembesaran itu. Kita nak cari faktor skala. Tinggi 3. Okay, pusat pembesaran dah tahu. Dia adalah segi 4 selari. Tapi tak ada arrow pula. Tak apalah. Okay. Jika bawah 9, atasnya pun 9. Jika bawahnya 6, atasnya pun 6. So faktor skala
image bahagi objek. Kita dah tahu sisi image 9 dan kita dah tahu sisi objek 6. Mana nak tahu A, B, C, D ni objek ke tak? Kita tengok soalan Diberi objek D and its image is E. So nak mudah, setiap bucu awak labelkan dan tandakan tanda image. Nanti senang. Okay. Daripada kosong macam ni, nanti susah nak jawab. So cikgu nak awak labelkan. Okay, labelkan. Mana satu image, mana satu objek. Okay. So faktor skala kita dah dapat 3/2 ataupun 1.5. So kalau awak rujuk skema jawapan pada buku kerja tu, dia bagi 1.5. Tapi kalau awak buat 3/2 je pun boleh. So masa periksa nanti dia tanda sama ada 3/2 atau 1.5. Tak payah tukar perpuluhan pun tak apa. Okay, next. So dia suruh kita dah cari faktor skala. Okay. Dah jawab soalan yang pertama, kita cari jawapan yang kedua. Soalan yang kedua minta luas. Luas, seterusnya hitung luas dalam sentimeter bagi D. Dia nak luas D. D ialah objek. Ini image ada tanda. So D ialah objek. So macam mana nak kira luas parallelogram? Okay. Ini formula dia. Tinggi darab dia punya sisi tapak. Okay. So kita dah ada tinggi belum? Tinggi image dah ada. Tinggi objek tak ada. So kita kena cari tinggi objek. So nak cari tinggi objek macam soalan buku teks tadi. Kita gunakan faktor skala. So faktor skala dia adalah 3/2 kan? 3/2 kan? So 3 image objek 2 kan? So tinggi image 9. Tinggi objek 6. Mana cikgu dapat ni? Oh, ini bukan ini bukan. Okay. Formula dia tinggi image, tinggi objek. Tinggi image ialah 3. Tinggi objek tak tahu. So sebelah sini faktor skala. So ini faktor skala. Okay. Yang ini soalan. Ini image, ini objek. Ini 3, sini X. Okay. Padam. Okay. So, X naikkan atas jadi X. 2 naik sebelah sini darab 2. Jadi X sama dengan 2. So, tinggi sama dengan 2. So, bila kita dah dapat tinggi, kita dah boleh cari dia punya luas objek. Okay. Inilah cikgu singkatkan tadi. Yang belakang ni tak ada. Okay. So, bila dah dapat tinggi, kita boleh cari luas di rajah yang biru objek. So, 6 darab 2, tingginya 2, tapaknya 6. So, jawapannya ialah 12. Okey, siap. Kita tengok soalan nombor 5, buku teks. Sebelum ni saya ada suruh buat. Mungkin ada yang masih tak boleh buat. Okey, kita tengok soalan ini sebenarnya soalan dah habis belajar bab ni Tapi disebabkan kita dah belajar pembesaran, kita jawab soalan ini. Sebab pantulan awak dah belajar masa tingkatan 2. Dia takkan ajar balik masa tingkatan 5 ni. Okay. Silibus tingkatan 1 sampai 5 keluar SPM. So dia tak akan repeat di tingkatan 4 ataupun 5. Okay. Describe full the transformation. Perihalkan selengkapnya. Markah soalan ni ialah 5. So saya rasa ini mungkin 2, 1. So dia 5. Luas, hitung luas ataupun ini 1,
ini 3. Okay, 1, 1, 3. Tapi dia nak, kita tengoklah nanti cara pemarkahan dia. So kita settlekan dulu. So perihalkan T under the combined transformation ST. Okay, T dulu. T apa? T ialah first time awak tengok dia adalah pantulan. Okay, awak tengok kalau tengok pada rajah ni, so dia ada 4 pergerakan bahagi 2. So pantulan ni pada garis ini. -2, -4. So tengah-tengah dia -3. So rajah ni dia flip ke sebelah. Okay. So dia pantul ke sebelah. Pada garisan X sama dengan -2. Sekejap Yang start pukul 8 kan? Dah pukul berapa? Yang ibu siapkan video nanti ibu tolong. Okey. Seterusnya cikgu pindah pada rajah. Okey. Kita tengok, kita jawab yang pertama So cikgu dah gariskan, ini garisan dia pantulan. So jaraknya di tengah-tengah. So kenal pasti dekat mana garisan tu dia membahagi 2. Dekat X sama dengan -3. So cara nak tulis pantulan pada garis X sama dengan -3. Jangan tulis pantulan je, tak lengkap. Pantulan di garisan mana dia terbahagi 2 tu. Okay. So next, nombor 2. Kita dah tahu sekali pandang dia adalah pantulan. Sekali pandang daripada kecil ke besar mestilah pembesaran. So awak kena cam mana satu image, mana satu objek. Okay. So dia kata kat sini triangle Q is the image of triangle P. Q ialah image. Q ialah image. So cikgu tandakan Q image. So P adalah objek. P adalah objek. Q ialah image of triangle P. Okay. Jadinya faktor skala untuk pembesaran ni cikgu dah ajar mula-mula semasa belajar pembesaran. Untuk perihalkan, untuk pembesaran kena ada 2 ayat sokongan dia. Okay. Kena nyatakan faktor skala dan pusat pembesaran. Okay. Untuk kuatkan hujah. Betulkah dia pembesaran Okay. So kita dah tahu mana satu image, mana satu objek. So itu image, ini objek Okay. Kita pindahkan ke lokasi asal supaya mudah nak nampak. So ini objek. Awak tengok dia punya sisi, dia ada 2 sisi ni. Sisi yang menegak, sisi yang melintang. So pada rajah ni, sisi melintang lagi pendek daripada menegak. Jadi kita ambil sisi yang pendek lah, senang kira. Yang panjang boleh juga, tapi nanti nak kena kecilkan, banyak kerja. So kita ambil sisi yang paling pendek, iaitu sisi yang melintang, yang cikgu buat arrow Okay, kita tengok jarak image, jarak objek ialah 1. Jarak image adalah 5. So dari sini kita terus boleh cari faktor skala. Faktor skala kita image bagi objek kan. So image kita 5, objek kita 1. So faktor skala kita 5. So faktor skala kita ialah 5. Ini cara cikgu lukis. So faktor skala 5. So sekarang kita nak cari pusat pembesaran. Sebenarnya daripada rajah kita dah nampak dah pusat pembesaran yang di mana. Di sini kan. Sebab daripada sini dia bergerak ke bucu yang baru. Daripada sini dia gerak ke bucu yang baru. Tapi cikgu nak tunjukkan jugalah macam mana nak cari. Okay, so macam biasa buat garisan unjuran. Okay, daripada bucu pergi ke pusat pembesaran. Okay, bucu ke pusat pembesaran dan teruskan. Tapi disebabkan objek kita berada di dalam image, kita tak panjang-panjang lah garisan ni tak adalah lebih sangat sampai ke sana. Okay. So itulah pusat pembesaran. So dalam disebabkan rajah ni terdapat
terletak di atas carta Cartesian plane, iaitu graf yang ada koordinat. So, pusat pembesaran awak kena nyatakan koordinat. Bila nyatakan dalam koordinat, dia mesti ada kurungan. Kalau awak buat -16 je, tak dapat markah. Mesti ada kurungan. So kita tulislah kurungan -16 pusat pembesaran. So siap untuk soalan ni. Dan soalan terakhir dalam buku kerja juga, soalan 8. Markahnya 4. Kalau kita dah tengok tadi, kita dah buat 2 soalan, markahnya 4, markahnya 5. Jadi masa periksa nanti markah untuk soalan transformasi ni 4-5 lah, besar. Okey. Tentukan faktor skala bagi pembesaran itu. Awak nampak tak? Senang cari faktor skala untuk soalan ini. Mana satu image, mana satu objek. Itu kena tahu dulu. Faktor skala sama dengan image bagi objek. So, kena pasti mana satu image, mana satu objek. Dalam belajar di bawah, segi 4 tempat EFGD ialah image. So, ini image. Cikgu tandakan supaya mudah. So, ini image. Kita nampak sini, dia punya panjang image ialah 5. Objek bukan 10 10 tambah 5 sepanjang-panjang ini. So 15. 5 darab 1, 5 darab 3. Faktor skala kita 1/3. Nampak tak di pecahan? Kan saya pernah kata faktor pembesaran jika dia nombor bulat, rajah awak akan membesar, image awak membesar. Jika awak dapat faktor skala dalam bentuk pecahan, sebelum mula belajar pembesaran, jika faktor skala awak pecahan, gambar awak akan mengecil. Jika awak dapat negatif, dia akan flip ke sebelah dan terbalik kaki ke atas, kepala ke bawah. Okey. So, kita dah dapat faktor skala. Sekarang kita nak cari panjang EF. Mana panjang EF? So, kita padam balik. Okey. Panjang EF. So, ini image. Senang je, guna faktor skala juga. Faktor skala sama dengan image bagi objek. Faktor skala kita 1/3. Ini image. EF ialah image. Objek kita 9.6. Ini objek, ini image. So, macam tadi, soalan kemahiran yang lepas, ini bahagi 9.6. Pindah sebelah, dia jadi darab. So, 9.6, 1 darab 9.6, 9.6 bahagi 3 sama dengan EF. So, EF sama dengan 313332. So, 3.2 cm. Soalan nak dalam cm, soalan nak dalam cm. So, nyatakan 3 cm. Senang je soalan ni. Saya faktor skala. 5/15, 1/3. Panjang dia. Macam cikgu tunjuk tadi. So, jawapannya 3.2 cm. So, itu sahaja untuk hari ni. Siap. So, untuk homework, cikgu nak buat latihkan diri 5.2C buku teks. Soalan 1, 2, 3 buat dekat buku tulis. Siapa yang tak ada buku tulis, buat kat kertas. Nanti kita akan masuk file. Dan saya nak awak snap gambar jalan kerja awak dan send dekat grup Telegram. Bukan WhatsApp. WhatsApp tak boleh buka. Banyak sangat gambar. So, send dekat Telegram. Kemudian, buat buku kerja. Soalan 3, 5, 8. Cikgu dah tunjukkan tadi. So, kalau tak boleh nak buat, refer balik video ni. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Apa-apa pertanyaan, boleh tanya dekat grup Telegram. Grup WhatsApp cikgu dia dah penuh sangat gambar. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.